saya bersama dengan teman-teman tadi keluar selepas waktu dekat waktu asar. Ketika kami berpisah dengan orang Turki, ini suatu hal yang saya nak cerita juga. Saya dah tak ada apa ni dah poket, tak tahulah saya akan mulakan serangan. Itu ucapan daripada Erdogan, dan disebabkan ucapan tegas dari seorang pemimpin yang berani itulah yang menyebabkan kami lepas sebelum waktu subuh. Al-Mu'min Kaisul Fatin 1, wa'iddu lahum mastata'tum min qawwah. Qawwah itu maknanya apa? Gunakan qawwah itu. Masa belajar, qawwah ni adalah gunakan fikiran kita berdepan dengan musuh. Apa nak digunakan? Kena belajar sungguh-sungguh, dapat PhD. Itu juga qawwah. Qawwah kita sebagai businessman apa? Kuatkan ekonomi. Qawwah kita sebagai imam muda macam Khairul, gunakan. Semua kita gunakan untuk berdepan dengan musuh-musuh yang bersiap-siap untuk menjahanamkan kita. Adik-adik sekalian, sebelum saya akhiri sesi saya ini, izinkan saya yang ini tinggalkan, masukkan itu, nak tunjuk macam mana serangan itu dalam bentuk audio visual. Itu ceritakan bagaimana seorang anak adik ini umurnya 19 tahun, dia ditembak 4 das mati di atas kapal. Ini bahasa Turki. Adik-adik lihat di situ. Yani bunlar da insanlık. Ini masa mereka mempertahankan kapal itu, ya. Allah'ın izniyle buradaki Itu depan lihat itu, dipijak, ditendang dan sebagainya, dia dah jatuh lah di situ. Masa inilah dia ditembak 4 das dan mati di situ. Beliau adalah seorang Turki yang tinggal di Amerika Syarikat. Tapi Amerika Syarikat tak buat apa-apa. Nampak? Itulah keadaan peristiwa di atas kapal Mavi Marmara. Semoga menjadi suatu peringatan pada diri saya sendiri, pada anak-anak cucu saya, dan juga kepada saudara dan saudari sekalian. Semoga peringatan ini membekas dalam jiwa kita, dalam fikiran kita, sehingga saudara-saudari sekalian mau mengikut saya nanti, insya-Allah. Kalau boleh lantiklah saudara-saudara ini. Sebelum nak pergi ke sana ni, kami ada buat program membina relawan. Relawan ini kita bina setiap bulan, pergi masjid ke masjid. Kita bina relawan, masjid, namanya relawan MAPIM atau namanya tak kisahlah namanya apa, tapi kita bina masjid ke masjid, kita buat pameran, kita buat qiyamul lail dan sebagainya sampai waktu subuh berikutnya. Dan mereka ni akan terus narik lagi kawan-kawan untuk membuat kempen ini, sebab ramai lagi orang kampung tak tahu yang Masjidil Aqsa itu berada di Palestin, dan tanah Palestin itu sudah berada di tangan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mustafa di atas perkongsian yang sangat berharga, detik-detik yang sangat, yalah, kita tak pernah alami suasana macam tu, dan sekurang-kurangnya ia menjadi tips sekiranya kita alaminya. Walau bagaimanapun, sebelum kita nak membincangkan perkara yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang dialami sendiri oleh Brother Mustafa dan juga Tuan Haji Abdul Aziz, kita perlu titikkan seperti yang dikatakan oleh kedua-dua panel kita tadi, sekecil-kecil benda bermula daripada perkara harian kita. Yang mana kita hari ini kita melihat ramai di kalangan kita yang kata kita kena lawan Yahudi. Karang sajak tu tak mau hantam Yahudi begitu dan sebagainya. Habis karang sajak, tanya member sebelah, pokok sebatang apa dia? Downhill, menyokong Yahudi. Jadi saya rasa untuk masa yang masih lagi, kita sekut, kalau ikut tu dah habis dah. Cuma atas permintaan dan seperti mana kita rancang, mungkin ada, saya buka juga sikit peluang kepada mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengajukan soalan kepada panel kita, dan insyaAllah panel kita akan menjawab dengan seringkas mungkin. Dan kita buka sekarang kepada mahasiswa dan mahasiswi nak tanya soalan-soalan dan sebagainya. Jangan tanya soalan peribadi, sudahlah. Kau tanya Tuan Haji, kalau pergi sana boleh kahwin lagi tak? Janganlah tanya soalan berkaitan dengan penyanyi.
Okey, baik. Saya Emma Azila, tahun 3 Jabatan Dakwah. Cuma saya nak bertanya kepada Ustaz Haji Mustafa, macam mana sebelum Ustaz dipilih ataupun pergi ke Palestin, naik kapal mengukuhkan pribadi sehingga wujud perasaan yang sangat-sangat berani, sehingga tak ada takut pun. Apakah amalan-amalan yang mampu kami ni, mahasiswa ni, amalkan supaya kami mampu berdiri dan juga memperjuangkan umat Islam di Palestin. Terima kasih. InsyaAllah itu saja. Ya, keberanian ini mungkin anugerah juga dari Allah, ya. Satu. Yang keduanya, saya amalkan itu amal surat. Ya, kalau boleh amal surat itu setiap hari, sama ada pagi atau petang. Lepas itu Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian ya solat malam itu kalau boleh cubalah seminggu sekali kena buat. Itu masjid kalau boleh jangan ditinggalkan. Jadi solat kalau boleh di masjid. Saya rasa itu saja. Kemudian kita tu senantiasa kalau boleh mohon maaf dengan keluarga kita, isteri misalnya kan. Kita kalau macam saya kena minta maaf selalu dengan isteri. Kadang-kadang kita ni ego. Orang lelaki ni ego. Bukanlah saya kata semua, ya, kebanyakannya begitu. Kita salah, kita apa yang kita nak kita boleh dapat. Tapi apa yang isteri nak kita selalu tak bagi. Jadi ini salah. Sebab kalau isteri tak izinkan, dia doa kepada kita, apalah suami aku, jadi kita pun letih atas kapal ke nak balik saja. Contohnya begitu, ya. Saya ingat tak ada apalah yang berat-berat sangat tu, itu je. Kemudian kita cuba maintain, dosa tetap sebagai manusia biasa, ya, tetap, tapi cepat kita istighfar, cepat kita kembali kepada Allah SWT. Baik, terima kasih kepada juga masih saya bagi peluang buka kepada mahasiswa dan mahasiswi. InsyaAllah kita ada tambahan daripada panel kita, Tuan Haji Aziz, insyaAllah. Sedikit penambahan. Saya mengambil kira apa yang dikata oleh Mushidayat, Ketua Bekas Menteri Pertahanan Israel yang bertanggungjawab menyerang Masjid Al-Aqsa. Dia beritahu 3 kelemahan umat Islam kini ialah: pertama, tidak mengkaji sejarah umat Islam dahulu, tidak membuat perancangan teliti, dan ketiganya malas. Bila 3 perkara yang umat Islam tak buat, menyebabkan dia terlemah. Sebab pemimpin Hamas yang ada sebelum ini seperti Syam Yasin, Abdul Rantisi, mereka mengamalkan seperti mana yang telah dibuat oleh pemimpin Islam sebelumnya. Mereka mengambil kaedah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Kata beliau Syidat, dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah daripada kecil sehingga besar. Hatta ketika beliau tengah nazar meminta Imam Abu Ja'far membacakan Al-Quran ke saat-saat terakhir dia, dan bila dengar azan subuh, dia minta imam pimpin saya ke masjid. Ketiga nazar, maka imam bagi tahu, tuan tak perlu pergi masjid, kena nazar solat di sini. Mereka dia solat di rumah, dan selepas solat dia mengucap 2 kalimah syahadah dan meninggal. Sehingga ke saat terakhir, ketika meninggal, beliau hanya meninggalkan 4 dinar saja, rumah pun tak ada. Itulah pemimpin agung Islam Salahuddin Al-Ayyubi, sangat teliti dari segi solat jemaah. Beliau mengambil iktibar pada Sayyidina Umar. Maka pemimpin Hamas yang ada seperti contohnya Syam Yasin, dia mengambil kaedah bagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tak kenal Syam Yasin? Seorang yang lumpuh, orang tua yang lumpuh, cakap tak pernah jelas, tangan lumpuh, kaki lumpuh, mata kapur, tetapi sangat ditakuti oleh Israel. Pun begitu, beliau masih melakukan solat 5 waktunya di masjid. Kalau beliau memberi alasan sebagai orang tua, berbagai alasan Allah akan beri alasan dan Allah akan maafkannya. Pertamanya, beliau lumpuh, tak mampu nak pergi masjid dengan sendiri, pasal orang dorong dia ke masjid. Anak dia atau sahabat dia akan dorong ke masjid. Pertama. Kedua, dia orang tua, telah berumur 67 tahun. Ada kemaafan kalau tak ke masjid. Ketiga, dia pemimpin Hamas tertinggi, sangat dikendaki orang. Yang keempat, dia sentiasa dibunuh, diburu oleh Israel. Pada malam beliau nak syahid pada 22 Mac 2004 bersamaan 1 Safar, dan dia merasakan ajalnya telah sampai, dan beliau berpesan dengan isteri, kemungkinan saya akan
mati malam ni, seperti mana yang sentiasa aku nak. Dia senangnya prinsip gini ya. Sebagai orang Islam kita perlu menang, tak kira menang pada syahid atau menang membebaskan Palestin. Prinsip dia. Dan akhirnya pada malam tu seperti biasa, dia menyuruh anaknya menolak ke masjid. Dia solat, masih dia solat di masjid. Sebelum tu seorang anak murid mengatakan, Dr. Salamah mengatakan, Tuan tak perlu ke masjid, Tuan cukup sembang di rumah. Dia cakap tidak, saya tetap akan menunaikan solat di mana tempat yang Allah paling suka, dan bersama-sama dengan anak buahku. Maka pagi itu setelah solat malamnya, dan dia sempat minum air segelas untuk berpuasa, dan keluar daripada masjid, keluar dan helikopter haji sejak menunggu. Ini rancangan roket utama tepat mengenai beliau, tercampak dia. Yang kedua tepat kena kepala pecah, keluar otak. Dan ketiga berkecah habis badan dia. Beliau masih syahid, tetapi prinsip yang mempertahankan, amalan-amalan jagakan, still dia continue. Begitu juga pengganti dia, Abdul Aziz Hamzi, yang tak sampai sebulan. Bila wartawan CNN temu duga dia, Tuan tak takut mati ke? Kematian akan berlaku di mana-mana sahaja. Sama ada mati sakit jantung ke, kanser ke, atau apa saja. Kalau saya diberi pilihan sama ada untuk mati sakit jantung atau kanser, sakit jantung ataupun ditembak oleh Apache, I prefer Apache. Tak sampai sebulan, beliau syahid. Kata adik dia, Abu Rafi, apa amalan abang ni? Abang tidak pernah meninggalkan solat jemaah. Hatta ketika pimpin Hamas pada Syamil meninggal, ketiga masyarakat waktu zuhur dia berhenti, dia solat di waktunya. Ini di antara bagi lelaki terutamanya, kena jaga solat waktu, terutama di masjid atau di madrasah surau mana-mana. Terutamanya solat subuh. Kata seorang rabai atau pendeta Yahudi, dia kata janganlah umat Islam bermimpi untuk mengalahkan Yahudi sehingga bilangan mereka yang solat subuh berjemaah di masjid menyamai sembahyang berjemaah. Jadi tanya pada masjid kita ke, mana-mana masjid, tanya berdiri masing-masing, pagi tadi sembahyang subuh kat mana? Tepi katil, kat rumah terus sembahyang subuh pukul 8 pasal cuti kan. Ni especially untuk lelaki yang perempuan juga, yang wanita ni kena sembahyang dia waktu. Ini antara rahsia kekuatan yang mana kita kena ambil, pemimpin Hamas buat, kena terapkan masalah diri kita. Wallahu a'lam. Dan kita Tuan Haji Abdul Aziz, itulah satu pembinaan rohani dan bagi kita sangat penting, terutama disiplin dari segi solat jemaahnya dan sebagainya. Dan kita melihat tadi Brother Mustafa dah sebut tentang kehebatan Khulafa Uthmaniyah dan juga Khulafa Rashidin. Bagaimana ketika itu muda-mudinya, orang muda-muda macam kita terlalu bersemangat, terlalu cintakan agama. Sangat hebat pendirian mereka, prinsip mereka ke atas agama. Apa rahsianya? Alhamdulillah, antaranya satu sifat tegar yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dan disampaikan kepada muda-mudi, iaitulah memerangi sebelum nak perang dengan Yahudi, sebelum nak perang dengan orang bukan Islam. Rasulullah ajar satu lagi, peperangan memerangi penyakit wahan. Para sahabat tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia penyakit wahan tu? Rasulullah mengatakan dia adalah penyakit cintakan dunia, takutkan mati. Alhamdulillah hari ini saya dapat kongsikan satu artikel di Utusan Malaysia juga membicarakan tentang berfikir dan juga kesan penyakit wahan, insyaAllah. Dan insyaAllah yang terakhir kita akan buka satu lagi soalan yang terakhir. Satu lagi soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Muhammad Arifin daripada Jabatan Dakwah dan Pembinaan tahun 2. Di sini saya ada dua soalan yang ingin dikemukakan. Soalan pertama, pada semasa berlakunya peristiwa itu, saya pernah membaca satu artikel dikatakan bahawa serangan Zionis terhadap kapal Mawi Marmara berlaku pada waktu subuh. Soalan saya, bagaimana suasana ketika itu dengan solatnya, dengan situasinya? Soalan kedua, selepas peristiwa itu, kita mendapat banyak maklumat daripada media-media barat yang mengatakan serangan itu bermula dan berpunca daripada pihak Islam. Bagaimana kita yang duduk dalam satu negara Islam khas umumnya ataupun mahasiswa amnya, khususnya